Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat Facebook saya? Hari ini hari Rabu. Semoga kita semua diberkati dan dilapangkan rezeki dengan kehidupan kita hari ini. Baik, petang ni saya nak saya nak share 5 checklist sebelum kita pergi ya. Tajuk petang ni saya nak share live saya 5 checklist sebelum kita pergi. Baik. Bila sebelum checklist ni tuan-tuan dan puan saya terfikirkan macam kita nak pergi bercuti ya. Nak pergi bercuti ni musim-musim cuti sekolah ni kan. Jadi banyak program di mana kita rancang untuk pergi bercuti kan, nak pergi bercuti dalam negeri ke ataupun luar negara ke ya kan. Jadi sebelum kita pergi bercuti ni tuan-tuan dan puan, kita dah buat persiapan ya, kita dah buat checklist. Kita dah tengok apa yang perlu dan tak perlu. Contoh macam sekarang ni kalau kita nak pergi sebelah pantai timur, pantai timur. Mungkin sekarang ni musim tengkujuh. Jadi nak pergi ke pulau-pulau mungkin tak boleh. Nak pergi Pulau Tioman ke, nak pergi Pulau Kapas ke, mungkin tak boleh sebab cuaca tengah tengkujuh, jadi tak sesuai. Itu kalau dalam negeri. Baik, kalau contohlah kita nak pergi ke Kota Baru, salah satu yang kita nak kena tengok yang mula-mula sekali, persediaan pertama yang kita nak bila kita nak pergi bercuti ni, nak duduk kat mana, nak tidur dekat mana, kan, tempat tinggal. Yang kedua, kalau nak pergi, sebelum pergi tu, apa yang kita nak bawa, berapa sebelum pergi. Kalau hari ni kita bekerja, apa dia, nak kena apply cuti, sebelum kita pergi, apa lagi nak kena sedia, kos, kan. Dan yang paling penting hari ni, bila kita nak bertolak, bila sampainya waktu kita nak pergi, kan, segala persiapan tu telah disiapkan. Kalau tidak, percutian kita tu tak seronok, tak best, kan. Jadi tuan-tuan dan puan, bayangkan ya, hari ni cerita nak pergi bercuti, nak pergi bergembira pun, kita buat persediaan kadang-kadang berbulan-bulan, ya. Kalau dalam negeri, berbulan-bulan perancangan, persediaan untuk nak pergi bercuti. Itu kalau dalam negeri. Kalau luar negara pun sama. Apa yang perlu? Yang paling penting kalau nak pergi luar negara ni, pasport. Pasport, kalau pergi kat immigration, dia kata, tuan, puan, tak boleh pergi, tak layak, tuan disenarai hitamkan. Habis ke semua kita punya perancangan, ya. Itu baru cerita nak pergi bercuti, kan. Dah macam-macam persediaan nak kena buat, kan. Terima kasih yang tengok saya punya live ni, boleh share kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat Facebook, untuk kita kongsi maklumat petang ni berkaitan dengan persediaan sebelum kita pergi. Saya bagi tips daripada saya, persediaan sebelum kita pergi. Sama juga hari ni tuan-tuan dan puan, percutian ni bermaksud hari kita dah tetapkan bila tarikh kita nak pergi bercuti, kan. Bila tarikhnya. Cuma bezanya hari ni, topik saya sebelum kita pergi, maksudnya sebelum kita mati lah, kan. Kalau hari ni sebelum bercuti pun kita buat persiapan berbulan-bulan, ya. Kalau nak mati rasa-rasa, kan, takkan tak nak buat persediaan, takkan tak nak buat persiapan, kan. Nak pergi bergembira, seronok, nak bawa ahli keluarga, nak bawa pasangan, kan. Ini nak mati, ini nak tinggal terus, kan. Bukannya hari ni nak pergi bercuti, patah balik tak apa, kan, masih hidup. Ini kita nak mati. Lepas kita pergi ni, total memang tak boleh buat apa-apa. Itu pun kalau kita tak buat persediaan. Hai, jangan main-main tuan-tuan dan puan, kan. Yang kita kat dalam tu belum tentu selesai. Jadi
tips dia sebelum kita pergi tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali yang kita kena buat, sediakan list. Pertama sekali, sediakan checklist. List apa? Dalam list tu yang pertama kena tulislah semua kita punya aset-aset yang ada dekat kita, yang kita punya. Kena tulis. Kalau tak tulis tuan-tuan dan puan-puan, siapa je yang tahu? Tuan-tuan dan puan-puan saja yang tahu. Anak-anak tahu? Belum tentu. Kan? Contoh saya bagilah. Kalau hari ni tuan-tuan mati, puan-puan mati, tuan-tuan dan puan-puan mati, rasa-rasa anak tahu tak berus gigi tuan-tuan dan puan-puan tu yang mana satu? Nampak? Masuk toilet mak, masuk toilet ayah, kan? Tanya, ayah punya berus gigi yang mana satu? Kan? Berus gigi pun tak tahu. Nampak? Kan? Habis kalau berus gigi yang hari guna tu pun waris kita tak tahu, anak-anak tak tahu. Masakan duit yang kita simpan bawah bantal, dalam poket seluar, kan? Celah-celah buku, kan? Kan kalau kita beli apa lagi, kita punya takaful, kalau kata yang advance sikit, takaful, kita punya unit trust, tahu ke waris kat mana? Sebab tu benda yang pertama yang tuan-tuan kena buat sekarang, selepas tengok saya punya perkongsian ni, live saya ni, terus ambil satu kertas, tulis list aset-aset, harta-harta yang tuan-tuan punya, yang direct, yang sah milik tuan-tuan punya. Tulis. Itu yang pertama, kan? Yang kedua, tulis siapa yang tuan-tuan hutang yang tuan-tuan berhutang dengan dia. Tulis. Yang seterusnya dalam hutang tu, tulis siapa pula yang orang berhutang dengan tuan-tuan. Perlu. Bab hutang ni jangan main-main. Quran sebut, hadis sebut, tuan-tuan dan puan. Saya bukan ustaz, nak baca hadis dengan ayat Quran saya tak pandai, kan? Tapi memang ditekankan, hutang benda yang wajib diselesaikan. Dari mana nak selesaikan? Tuan-tuan dah mati. Kalau perkataan dah dalam kubur dah, nak selesai macam mana hutang? Waris pun tak tahu kita berhutang dengan siapa, kan? Kawan member tempat sekerja, kita hutang dengan dia, waris tak tahu. Member tempat satu kerja berhutang dengan kita, pun waris tak tahu. Jadi macam mana waris nak tahu? Tulis list, kan? Benda mudah, list. Ambil pen, ambil kertas, list. Baik, kalau tak ada pen, kertas, tak ada masalah dah sekarang. Ada handphone, ada WhatsApp, tulis dekat WhatsApp. Tulis WhatsApp dekat dalam family. Yang ni ayah punya listing. Kalau aku mati esok, kalau aku tak ada esok, korang pergi cari. Kan? Kalau kata kita berhutang, tulis nama Ahmad, berapa nombor telefon, berapa jumlah hutang. Esok kalau ayah mati, korang pergi bayar dekat Ahmad ni. Ni nombor telefon Ahmad, kan? Apa susah sangat nak tulis, kan? Kalau tak ada kertas dan pen, sekarang dah tak perlu pun. WhatsApp ada, Telegram ada, kan? Kalau agak-agak nak bagi semua orang baca, tulis kat Facebook, boleh, tak ada masalah, kan? Yang penting kena buat. Ni masalahnya dok berasa, kan? Berasa macam esok tak mati, kan? Itulah. Itu yang kedua. Yang ketiga hari ni, tuan-tuan dan puan, checklist dia, kan? Checklist dia dah lantik ke belum wasi? Wasi ni penting. Sebab apa? Kalau kes yang saya ulas baru ni, kes kematian di Setiawan, kan? Dan juga contoh kes Duke yang 3 tahun lepas meninggal. Bila hari ni matinya kita ni, yang orang muda ni, yang ada anak bawah umur ni, bila tak lantik wasi, siapa yang nak tolong settlekan kita punya pusaka nak bagi kat anak-anak, kan? Semalam saya dah ulas, boleh tengok video saya yang sebelum-sebelum ni berkaitan dengan pelantikan wasi dan kepentingan. Boleh tengok. Wasi kena lantik.
macam-macam lah orang cakap, itulah inilah. No. Wasi kena lantik. Tak cukup seorang, lantik 2. Tak cukup 2, lantik 3. Tak cukup 3, lantik 4. Kalau 4-4 mati serentak, yang itu cerita lain. Jarang-jarang berlaku lah. Tapi kalau tanya saya, kalau lantik 4 tu, insyaAllah salah seorang masih hidup lah. Salah seorang masih hidup. So wasi perlu dilantik, yang nombor 3. Yang nombor 4, sediakan kos, sediakan dana untuk wasi-wasi ataupun untuk anak-anak kita. Dana perlu disediakan, kos. Sebab apa? Sekarang ni macam dalam filem Piramli Madu 3, ada Amoy Apek tu nak mati. Hidup susah, mati pun susah, kan? So sekarang ni punya zaman, tuan-tuan dan puan-puan, hidup dah tentu kena apa-apa bayaran, mati nak urus pun kena juga bayar. Ingat main-main ke sekarang ni, kan? Okay, itu yang keempat, kos. Dan yang terakhir tip saya, apa dia? Yang terakhir, hari ni kalau kata tak ada pengalaman, tak ada pengetahuan, ataupun nak tambah informasi sebelum nak buat apa-apa, persediaan sebelum mati, cari kami, cari hashtag kami, cari saya, boleh cari sahabat-sahabat saya, kan? Satu Malaysia kita ada, boleh bantu tuan-tuan dan puan bagi consultation percuma, consultation, ya. Tapi kalau nak subscribe kita orang punya produk, memang ada bayaran, kan? Tapi kalau nak subscribe produk, barulah bayar. Setakat nak dapat consultation, nak bincang sembang-sembang, panggil je kat mana-mana, insyaAllah kita datang, kita consult tuan-tuan dan puan dari sudut pewarisan ni sebaik mungkin, sebaik mungkin. Okay, baik, setakat itu dulu perkongsian saya. Kalau ada apa-apa, boleh terus tanya saya, boleh PM saya, boleh PM sahabat-sahabat saya, boleh hubungi nombor-nombor yang tertera dalam semua iklan-iklan yang saya buat, semua marketing yang saya buat, untuk dapatkan maklumat. Baik, setakat itu dulu. Sekian, terima kasih.